Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam chapter 23. So kali ni 23 saya nak cover tentang nombor fizikal atau nombor rohani kan, orang yang pemilik 7 ni. 7 ni key point dia, keywords dia adalah kawan. So bila ada orang you scan kawan-kawan ke family ke yang ada nombor 7, nampak karakter dia. 7 ni memang seorang yang pentingkan kawan. Sangat-sangat penting kawan. Seorang kawan yang baik kan, dia protect kawan dia. Tapi nombor 7 ni kan dia suka bertelagah lah. Masa muda kan mungkin tak ngam dengan mak ayah kan, dia ada je tak kan. Tapi setelah meningkat dewasa, seorang anak yang taat lah kan. Tapi mula-mula dulu memang banyak kontroversi lah kan. Ada je benda tak puas hati kan, bertelagah kuat. And then nombor 7 ni kan, dia juga seorang yang cerewet, ataupun dalam bahasa halus dia teliti lah kadang-kadang kan. Dia bukan tu macam dapat wife kan, nombor 7 ni kan dia teliti tau. Dia memang nak yang sempurna kan, nak betul-betul details lah. Kalau siapa pernah ada wife ke husband nombor dia tahulah karakter yang maksudnya seorang yang cerewet ataupun teliti. Ada je tak puas hati kan. So macam perfectionist juga kan, nak benda yang sempurna lah. So orang nombor 7 ni kan dia senang popular tau, cepat famous. Sebab apa tau? Dia pandai tarik penyokong. Dia ada je kawan kan, pergi mana-mana kan, celah-celah mana pun ada kawan kan. So orang ni pandai tarik penyokong. So memang kalau ada power pandai tarik penyokong ni biasanya sesuai lah dalam bidang politik ke kan. So semangat setia kawan yang tinggi, semangat setia kawan yang tinggi kan. So orang macam ni kalau you buat kawan bagus lah. Kalau kereta you rosak tengah pagi, you call dia orang turun. Kan, dia orang turun sebab dia semangat kawan dia tinggi. Seorang sahabat yang baik kan. Ni seorang kategori saya ada kawan yang nombor 7 ni kan. So tapi masalah nombor 7 ni kan, dia melukai pasangan dia tanpa dia sedar. Kenapa tahu? Sebab dia pentingkan kawan je kan. Kadang-kadang isteri dia ke husband ni kan dia abaikan kan. Dia lebih pentingkan kawan dia kan. So kena ubah lah kat situ kan. Sebab memang dah analogi perjalanan hidup dia kan, dia pentingkan kawan kan. So tak lewat apa kan. So memang orang macam ni kan sesuai dalam bidang politik ke kan, bisnes MLM ke, ataupun sesuai berada dalam satu komuniti lah kan. Sebab dia memang pandai berkawan kan, pandai tarik penyokong. So sesuai. So ingat nombor 7 ni, inilah cerita ciri-ciri dia kan. So bagus tak nak buat kawan kan? Okey kan? So orang macam ni memang bagus lah kalau dia dapat nombor 7 ni kan. So orang Cina kata 7 ni rezeki lah. Rezeki dia panggil apa? Banjir orang Cina kata kan, kalau feng shui dia. So rezeki senang masuk lah orang nombor 7 ni kan. Memang senang kan, sebab dia friendly dengan kawan-kawan kan. Senang lah dapat peluang ke kejayaan. Okay, kita tengok refer saya punya nota dekat phone. Tengok apa dia kata pasal individu nombor 7 ni. Nampak? So atas peranan asas nombor 7 ni, elemen dia air. So orang macam ni sejuk lah, cool kan yang air ni. So warna diri dia biru ataupun hitam. Tapi kalau dia nak buat bisnes ke apa, nak nampakkan warna kekuatan dia kena pakai baju warna merah, ungu ataupun oranye. Karakter dia mempunyai kekuatan penyokong. Nampak tak? Dia pandai tarik penyokong, suka berkawan, bijak berpidato. Sifat suka membantah. Nampak? Berbantah-bantah kan, dia suka sifat membantah. Sesuai dalam bidang penyiasatan ataupun pidato. Pidato kan kadang-kadang dia nak lawan dia punya tu kan, pesaing tu, kena pandai. So nombor 7 ni sifat positif dia ramai penyokong kerana sukakan hiburan atau menghiburkan atau dihiburkan. Mahu popular, mudah cari dan tarik penyokong. Senang popular kan, tadi dah beritahu kan, nota ringkas tu. Sekarang tengok lebih huraian, lebih detail lah saya cerita. So orang ni suka menjadi perhatian ramai atau melakukan perkara-perkara yang boleh menunjukkan diri di khalayak ramai. Orang 7 nampak tak? Dia suka expose diri dia dekat orang ramai kan, dekat netizen ke apa kan. Sebab tu saya katakan dia ada chance untuk popular kan. Dia suka mengejar kemasyhuran, populariti ataupun tuah. Nampak tak? Dah tahu dah jumpa elemen orang 7 ni kan. Kalau nak rapat dengan dia, you pancing benda-benda macam ni kan, offer dia yang dia boleh masyhur ke, boleh populariti, okey, dia suka. So dia mudah mendapat sokongan, sangat besar pengaruh dan boleh membina rakan dalam networking. Nampak tak? So orang 7 ni tengok individu ni kan memang menjadilah kan kalau buat networking, sebab dia punya kekuatan tarik penyokong kan. So dia pandai berhujah dan mudah mematahkan hujah orang lain. Nampak? Kan tadi kan dia sesuai jadi untuk dia data, sesuai jadi lawyer juga kan. So mereka yang memiliki kemahiran yang sangat tinggi. Mereka memiliki kemahiran yang sangat tinggi dan sangat teliti apabila mengendalikan satu. Nampak tak? Adalah kemahiran tinggi, dia sangat teliti tau. Very apa orang panggil ni, perfectionist lah kan, nakkan benda yang sempurna. So orang nombor 7 juga dia sangat menghargai dan suka berterima kasih. Kira pandai bersyukur kan, pandai balas budi lah kan.
Dia menghargai. Betul, bagus kan kalau you buat baik dengan orang nombor 7 ni. Dia memang jenis kenang budi punya. So penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan sifat membantu. Betul, kawan saya nombor 7 tu memang tu saya kata kan, kalau 3 pagi 4 pagi call pun kan, bila-bila susah pun you call, dia memang turun lah, dia datang bantu. Kalau dia tak dapat bantu pun dia akan cari solution lah untuk memudahkan urusan kawan dia kan. So ada kekuatan sixth sense, sebab tak orang tu dia ada deria ke-6 kan, dan kadang-kadang mengalami deja vu, keadaan yang mana seperti telah melalui pengalaman atau keadaan yang sebelumnya ia belum berlaku. Nampak deja vu lah. Orang nombor 7 ni kan, dia rasa macam kejadian tu berlaku, kejadian yang sama berlaku kan berulang kali. Tu sixth sense kan dia punya tu, macam dekat cerita Matrix lah kan. Dia nampak kucing tu lalu, lepas tu dia pasal kucing tu lalu lagi sekali. Macam tu deja vu kan. So orang sifat negatif dia terlalu banyak berhujah dan suka membantah atau suka lawan cakap. Maka ada individu yang tidak suka pada anda. Kebiasaannya hujah anda membuat orang sakit hati. Nombor 7 ni kan. kena kawal kan. Kadang-kadang dia cakap kan, dia berhujah, boleh sakitkan hati orang lain. So dia juga tidak mahu mengalah kerana anda mahu semua orang sokong kata-kata anda. Orang nombor 7 ni kan tak suka mengalah kan. Dia nak orang lain sokong kan kata-kata dia. So sensitif, berangin dan suka berhasil dan tidak membantu imej anda secara luaran, menyebabkan anda dilihat seorang yang tidak mudah didekati. Nampak macam tak mudah didekati kan, tapi seorang kawan yang baik. Boleh bertindak kejam jika mood tidak baik, tetapi tidak lupa kepada siapa yang menolong. Nampak tak? Hati-hati dengan orang ni kan. Orang ni boleh bertindak kejam tau kalau mood tak okey. Tapi dia jenis kenang budi kan. Kalau you pernah buat baik dengan dia, memang kenang budi yang dia ingat. Siapa yang ada kawan kan, nombor 7 ke husband wife kan, tahulah kan perangai ni. So ambil take alert. So kelemahan kita atasi kan. So kebaikan kita upgrade lagi power. So tips ni kan, tips untuk individu asas 7 ni, elakkan pergaduhan yang sia-sia. Jangan sampai kalah jadi abu, menang jadi arang kan. Dan anda tidak akan tertekan kerana asyik tidak mahu mengalah. So kena tolak ansur kan. So perlu belajar bertolak ansur dalam hubungan agar pasangan anda tidak berkecil hati dengan kata-kata atau perbahasan anda. So kira nombor 7 ni mulut boleh tahan juga lah kan. Kena belajar bertolak ansur kan, supaya pasangan tak kecil hati. Dan tips berhadapan dengan individu ni kan. Tips berhadapan dengan individu asas 7 ni, sebenarnya individu ni takut kehilangan penyokong. Nampak tak? Itu kelemahan dia. Dia paling cukup takut bila kan kehilangan penyokong. Oleh itu dia sentiasa berhujah untuk menarik sokongan orang sekeliling. Nampak tak? Dia akan buat macam mana kan orang sekeliling percaya dia, dekat dengan dia. Bila berhadapan dengan individu asas 7, kebanyakan bermula bercerita tentang network atau sokongan politik. Mereka suka menang. Jadi cari satu tajuk supaya individu ini mengeluarkan hujah-hujahnya, dan bila dia rasa selesa dengan kehadiran kita, maka kita buatlah jalan bisnes atau sebagainya. Nampak tak? Dia tunjukkan dia punya ni kan. Okey. 8. Nanti kita cover 8. So jangan sesekali dia kata berlawan cakap dengan asas individu 7 kan, kerana mereka pantang dalam menyerah kalah dalam berdebat. Biarkan mereka habis bercakap, barulah kita balas semula kata-kata dia seumpama berpidato. Nampak tak? So kena tidak lawan dengan orang macam ni, tak payah lawan lah. You jadi pendengar yang setia lah. Sebab dia macam mana pun dia nak menang dia je kan. So nampak tak kan? Sekali lagi, metafizik boleh menyelesaikan masalah kita kan, untuk berhadapan dengan orang-orang yang sebelum ni kita tahu kan, kita kenal, tapi kita tak perasan karakter macam tu kan. Dan kita pun tak ada belajar metafizik kan, tak tahulah. So macam mana nak handle orang macam ni kan. So kita pun berlalu lah apa semua kan, tak boleh. So you all kena belajar rasa terlahi kan. Nampak tak? Rasa terlahi dia boleh mengupas karakter orang tu. Bukan bagi tahu masa depan, bukan karakter orang tu. Tapi karakter orang tu kalau dia tak berubah, so masa 5 tahun akan datang dia kekal macam tu lah kan. Sebab tu saya nak you all ajar kan. Saya nak you all wariskan ilmu ni pada you all. Saya sampai tak tidur malam buat konten, buat video kan, bagi you all capai benda ni secara percuma. So tolong tengok berulang kali, tolong buat nota kan, tolong take note. Supaya next time bila you nak buat analisa kan, you senang, you boleh refer. Bila you selalu scan orang kan, tengok tarikh lahir dia apa semua, you akan nampak kata-kata penting apa yang dia boleh describe tentang orang tu kan. So orang tu terpaksa mengakui kan, sebab benda ni adalah fakta, hasil kajian daripada sifat orang dikeluarkan dalam bentuk numerik, nombor kan. Senang.
So saya rasa sampai sini sajalah saya hurai pasal nombor 7 tu. Nanti jumpa saya kan di chapter untuk saya terangkan pasal nombor asas 8 pula. So assalamualaikum.